Sebelum kita mempertimbangkan ucapan dan pendirian Pak Haji ini, terlebih dulu Pak Haji perkenalkan dulu background Pak Haji. Datuk Pak Haji iaitu yang bernama Husin Tukang Awang, atau orang panggil Husin Tukang Awang. Mereka kesemuanya mempelajari ilmu pengobatan daripada Thailand. Jadi menggunakan jampi-jampi dan sebagainya. Dan di dalam keluarga kita ada satu pantang yang kita tak boleh lakukan, iaitu tidak boleh buat buah Melaka. Buah Melaka tu ialah tepung yang dimasukkan dengan gula merah, yang disalut dengan kelapa, lalu digoreng dalam minyak yang masak. Kalau kita buat, pasti demam. Baik, setiap kali buat pasti demam. Dan ilmu perawatan yang dipelajari itu bukan ilmu perawatan biasa saja. Mempunyai hikmat yang tinggi, mempunyai ilmu keduniaan yang tinggi, ilmu-ilmu yang orang kata mencari adat tetapi menggunakan unsur-unsur jin. Apabila ilmu ini sudah sampai kepada bapa saudara Pak Haji, Haji Mat bin Husin, beliau telah membakar kesemua daripada kitab-kitab tersebut. Dan beliau telah meninggalkan pengisytiharan, meninggalkan kesemua ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan mistik. Maka pada ketika itulah ilmu tauhid yang dipelajari daripada seorang ulama, daripada petani yang mengajar kuliah di negeri Perlis, sempat juga Pak Haji belajar ketika darjah 6. Beliau memberi penekanan tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, ya, bagaimana tauhid itu dengan hanya orang yang dipatuk oleh ular, dengan kita membaca suratul Fatihah saja, lalu diludahkan di tempat yang dipatuk itu sembuh dengan izin Allah. Ini pernah berlaku ketika guru sedang mengajar, tiba-tiba ada orang yang diangkat ke dalam majlis tersebut dan dipatuk ular. Lalu beliau membaca suratul Fatihah, lalu diludah di tempat tersebut, sembuh dengan izin Allah. Maka disitulah keyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang sebenar itulah yang bermula daripada situlah. Maka pengobatan yang diasaskan, yang dibawa, yang diwarisi itu telah mengutamakan tentang kekuatan akidah. Maka Pak Haji melihat sendiri bagaimana tangkal-tangkal, dan Pak Haji sendiri juga membuang mungkin ratusan tangkal daripada orang yang di rumah, yang di kereta, yang ditanamkan di dalam apa dan sebagainya, yang dijadikan sebagai tangkal-tangkal yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya aku dengar daripada Rasulullah SAW, sesungguhnya tamimah itu adalah syirik. Artinya tamimah itu ialah sesuatu yang akan sempurna dengannya. Jadi kalau pengobatan, kalau nak sembuh, letaklah tangkal. Dengan adanya tangkal ini, dia memberikan perlindungan. Tangkal ini memberikan pengobatan kepadanya. Dan Rasulullah SAW pernah tidak menerima bai'ah daripada lelaki yang datang bertemu dengannya yang memakai tangkal. Jadi oleh sebab itu, maka kekuatan akidah diasah di dalam pengobatan HPA. 25 tahun kita mengasah kekuatan akidah supaya tidak ada permasalahan di sini. Kita membicarakan soal-soal yang boleh menyebabkan seseorang itu berlakunya syirik kepada Allah. Okey, menyorot balik kepada pantang yang dikatakan pantang keluarga Pak Haji tak boleh buat buah Melaka ini. Apabila kita berakidah dengan akidah Islamiah, tidak ada kena-mengena antara buat buah Melaka dengan demam,
maka hari ini semua pantang itu sudah boleh kita langgari. Jadi kita tidak mahu seperti berlaku di Sungai Nil yang tidak mengalir air kalau selagi tak dimasukkan wanita sunti. Kita tidak mahu pemahaman itu diteruskan dalam pengubatan Nabi SAW, pengubatan ilahiyah. Jadi oleh sebab itu tidak ada kekuatan kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada apa juga, melainkan kesemuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diajar untuk beriman kepada Allah, untuk minta kepada Allah, sebagaimana kisah Sahibul Yasin Habib An-Najjar yang berhujah, sesungguhnya aku beriman kepada ketiga orang Rasul ini. Habib An-Najjar dan Suratul Yasin berhujah mengatakan bahawa kamu tidak akan dapat melakukan apa-apa tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah. Akidah ini meletakkan seluruhnya kekuatan itu kepada Allah. Tidak ada percampuran, tidak ada perkongsian di dalam kekuasaan. Jadi oleh sebab itulah maka pengobatan yang ada pada hari ialah pengobatan sekular. Pengobatan yang memisahkan di antara agama dan ilmu sains moden. Jadi oleh sebab itu tidak ada di sini konsep-konsep pengobatan yang mengembalikan ubudiyah lillahi wahdah hatta dalam masa COVID-19 ini. Kalau ada, ketika manusia itu diserang dengan kesusahan, maka manusia itu baliklah segera kepada Allah. Balik segera kepada Allah itu dengan menyarankan supaya manusia itu lebih hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah antaranya. Jadi pengobatan ini, apa yang Pak Haji faham ialah pengobatan ini ialah supaya manusia itu kembali kepada Allah. Perawat juga kembali kepada Allah, orang yang sakit juga kembali kepada Allah, dan dia menjadikan salah satu lahan, satu ruangan ibadah di antara orang sakit dan juga perawat, insya-Allah. Satu contoh yang Pak Haji nak bagi di sini, misalnya berbekam. Berbekam, okey, kita semua menerima berbekam adalah pengobatan Nabi SAW. Betul. Baik. Jadi berbekam itu biasanya orang akan sebut ialah perawatan alamiah. Perawatan alamiah sebab berbekam itu adalah sesuatu yang menyentuh fizikal manusia. Dia bukan menyentuh pada hati manusia, kepada ruh manusia. Dia menyentuh pada fizikal. Namun begitu, bagi pendapat Pak Haji, ketika seseorang itu melakukan bekam, dia sebenarnya mengambil perubatan ilahiyah dan alamiah. Di mana bekam itu ada ilahiyahnya apabila dia percaya sebenarnya bahawa itulah dia pengobatan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi oleh sebab itu, maka berbekam itu adalah alamiah dan ilahiyah. Alamiah pada kap-kap, cawan-cawan dan darah yang keluar, tetapi ilahiyahnya itu ialah kepada kepercayaan, akidah bahawa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu khair, ma'ruf dan hak. Jadi oleh sebab itu, orang yang kesurupan atau orang yang ada masalah jin misalnya dalam tubuh badannya, kenapa tidak boleh kita bekam? Apakah kerana bekam itu hanya untuk orang yang sakit detoksifikasi saja? Bukankah bekam itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik, untuk memahami itu, maka Pak Haji bagi dua hujah. Yang pertama ialah ketika kita berkorban. Ketika kita berkorban, kita selalu mendengar hadis Nabi mengatakan bahawa bukanlah darah itu, bukanlah daging korban itu akan sampai di sisi Allah. Ya, bukan daging korban itu. Daging korban itu kita makan. Tetapi niat kita melakukan korban tersebut adalah kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Bila kita membaca hadis Nabi SAW mengatakan barang siapa yang berpagi-pagian dengan 7 butir kurma ajwa, maka dia terhindar daripada keracunan dan sihir. Keracunan itu ya fizikal, alamiah. Sihir metafizik. Bagaimana buah kurma itu boleh menghilangkan penyakit metafizik, penyakit tentang roh dan jiwa? Maka sepakat ulama mengatakan kerana dia adalah ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu ucapan yang keluar daripada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khair, ma'ruf dan hak, datang daripada Allah Subhanahu taala, bukan daripada nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Langkah-langkah berduri menyusuri rawa badan hutan, berjalan di antara tebing curam, semua dilalui demi perjuangan. Letih tubuh di dalam perjalanan, saat hujan dan badai merasuk di badan,